Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Malam ni, selepas beberapa sesi kita cerita pasal anti-nutrien dalam makanan berasaskan tumbuhan, kan? Oxalate, phytate, lectin, tannin, protease inhibitor, Sebenarnya banyak lagi, Termasuk juga fiber tu pun kira anti-nutrien sebab dia boleh menghalang penyerapan mineral, Juga ada saponin, ada gluten, ada goitrogenic punya compound dalam sayuran cruciferous vegetable, susahnya nak sebut, iaitu bunga kobis dengan broccoli, termasuk ke Brussels sprout dengan cauliflower sprout, broccoli sprout, dan juga soybean juga, dia boleh menurunkan paras hormon thyroid. Kalau goitrogenic daripada kobis dengan bunga kobis, cauliflower, dia dapat menghalang penyerapan iodin. Jadi mengganggu fungsi kelenjar thyroid menghasilkan hormon thyroid. Jadi tak boleh makan berlebihan, bukannya tak boleh makan langsung, tak boleh makan berlebihan banyak sangat sekali. Khususnya kalau makan dalam bentuk raw, mentah, fresh, kan? Makan kobis fresh, makan broccoli fresh, kononnya nak boost glutathione, nak dapatkan komponen phytochemical yang ada anti-cancer dalam broccoli, kan? Dia boleh detox sel kita, sebab dia boleh boost hormon, boleh boost glutathione, alright. So tak boleh berlebihan, okey. Jadi malam ni kita nak cerita bagaimana kita nak antidote ataupun merawat bila kita dah ada menunjukkan simptom-simptom adverse, simptom-simptom kesan mudarat, simptom-simptom kesan sampingan, ada tanda-tanda dia akibat mengambil makanan berasaskan tumbuhan tertentu yang kita sensitif, yang kita dia individual, benda ni. Tapi kalau ambil terlampau banyak, kan, dan setiap orang ambil, dia akan berlaku walaupun orang tak sensitif, orang yang sihat kuat macam mana pun usus dia, mikrobiom. Tapi kalau ambil terlampau banyak, ambil makanan tu saja, makan bayam je banyak-banyak, kan. Sebelum saya pernah didatangi oleh orang yang ada masalah gastric dan GERD, anxiety panic attack. Tahu dia makan apa? Grup dia menggalakkan para pesakit gastrik dan GERD mengambil sayur bayam, sayuran berdaun hijau, dark leafy vegetable, especially bayam. Makan sayur daun hijau berlaukkan nasi. Maksudnya sayur tu banyak, semangkuk, nasinya sikit, begitu. Tujuannya untuk merawat gastrik dia, angin dia, perut dia, kan, masalah GERD, anxiety, panic attack, sesak nafas. Apa yang berlaku adalah semakin teruk simptom gastrik dan GERD, anxiety, panic attack, dan jadi sesak nafas. Sebab inilah dia kandungan anti-nutrien, oxalate dalam bayam. Walaupun dah rebus, tapi kalau makan banyak sangat, kalori sikit, jadi kita dah sayuran tu, kan, sayur bayam tu ada anti-nutrien oxalate, oxalate, dan juga anti-nutrien apa yang banyak dalam tu, oxalate lah, oxalate. Jadi dia menghalang penyerapan mineral, especially kalsium, penyerapan kalsium, kalsium, iron, magnesium, kan. Jadi ini boleh menimbulkan masalah. Kalau kurang magnesium dalam badan kita, jadi stres. Magnesium untuk
bertindak sebagai anti stress, kan. So tak boleh berlebihan. Memang sayur ni bagus, kita perlukan nutrien-nutrien, mineral semua ada dalam tu, kan. Vitamin C, antioksidan radang. Tetapi berlebihan, dan kita ingat dia ada bahan anti nutrients, oxalate tadi, kan. Okey. So kena faham konsep ni. Jadi makan sayur berulamkan atau berlaukkan nasi. Salah. Kita kena makan kalori lebih, portionnya lebih. Mengikut piramid makanan yang bahagian bawah sekali, tapak piramid, apa dia? Karbohidrat, kalori karbohidrat, kan? Kemudian protein, kemudian lemak, kemudian sayur dan buah-buahan, kemudian baru yang last sekali garam garam. Garam, gula dan lemak Itu protein, lemak dan garam, gula, kan? Begitu. So yang bawah sekali karbohidrat. Kita perlukan fuel. Fuel tu untuk membekalkan tenaga kepada tubuh, kepada sel kita. So bila kita makan sayur banyak sangat, dah lah kita tak boleh nak tukarkan selulus, fiber dalam sayuran tu kepada glukos, tenaga, sumber tenaga macam haiwan-haiwan herbivore, lembu, kambing, kan. Arnab, dia orang ada 4 perut, dia boleh digest, dia ada bakteria yang boleh digest selulus jadi glukos dan diserap jadi tenaga. Kita tak ada, kan. Jadi kalori kurang, dah lah kalori kurang, lepas tu banyak makan tak boleh makan, rigid pula, extreme diet. Lepas tu dalam sayuran tu ada anti-nutrien pula banyak. Ini bermasalah. Banyaknya, jadi semakin teruk simptom masalah dia, penyakit dia, So kita kena seimbang, jangan terlalu ekstrim dengan sesuatu jenis makanan. Begitu, Alright. So macam mana kita nak atasi kesan anti-nutrients? Kesan anti-nutrient pengambilan makanan berasaskan tumbuhan yang berlebihan. Kadang-kadang kita suka sangat makan ulam, macam ulam raju, kan, banyak sangat makan. Bagus, dia anti kanser, antioksidan, tapi tak boleh berlebihan. Dia kena seimbang dengan kalori, karbohidrat, lemak dan protein, kan. Gitu kita manusia adalah omnivore. Kita kena makan dua-dua jenis makanan berasaskan tumbuhan dan makanan berasaskan haiwan. Makanan berasaskan tumbuhan membekalkan serat, prebiotics, insoluble fiber, soluble fiber itu sebagai prebiotics, membekalkan vitamin, mineral, micromineral, kan, microelements, electrolyte, dan juga antioksidan, anti radang, so banyak juga, dan juga kalori, karbohidrat daripada plant based, kanji, karbohidrat, gandum, beras, bijirin, kekacang semua, gitu. So dan juga makanan berasaskan haiwan, dia membekalkan terutamanya makronutrien, protein dan lemak, kan. Karbohidrat memang daripada plant based foods lah, dan yang paling baik nasi, sebab nasi adalah satu makanan berasaskan tumbuhan yang paling rendah kandungan anti-nutrients. Dalam beras hanya ada phytate saja, dia tak ada oxalate. Kalau ada pun terlalu sedikit, macam tak ada kesan lah kepada tubuh kita dari segi kesan negatif, side effect dia. Yang signifikan sikit phytate saja. Laktin tak ada dalam beras, saya cerita dalam beras, especially kalau beras putih, dan beras parboiled even better, sebab dia dah direndam dan ikatan phytate tu telah dilepas, dah diputus, dah dihidrolisis, jadi mineral tu dapat diserap lebih pada 90%. Sebab kita suruh orang makan beras parboiled, beras parboiled, so beras is the best. Jadi macam mana kita nak rawat kesan adverse daripada anti-nutrient
ambil makanan berasaskan tumbuhan secara berlebihan, sama ada orang yang sensitif atau orang yang tak sensitif pun boleh kena juga. Bukan kata aku tak sensitif, aku kumpulan darah tertentu jadi aku boleh makan sayuran buah-buahan berlebihan banyak dan tumpu satu-satu saja. Kita kata bayam bagus, spinach macam kuat macam Popeye kan, makan bayam banyak-banyak. Sampai tu masa nanti ada kesan adverse. Makan kacang soya kata bagus untuk dia tak ada kolesterol kan, protein dia tinggi. Makan banyak memang kesan adverse. Lagi banyak anti nutrient dalam tu, oxalic, lectin, protein inhibitors kan, phytate, oxalate semua memang dah ada dalam tu. Complete anti nutrient dalam soya bean. So itulah kesan, itulah dia bila kita mengambil secara berlebihan makanan berasaskan tumbuhan, khususnya yang paling tinggi kandungan anti nutrients. Jadi sebenarnya mudah saja nak rawat. Jadi maknanya badan kita dah tak seimbang, kalori tubuh kita, fuel tubuh kita dah kekurangan. Kita ambil benda yang apa orang kata mikronutrien berlebihan, serat berlebihan. Jadi kita kekurangan kalori. Jadi kita kena up kalori, tapi pada masa kita mengalami kesan adverse daripada pengambilan makanan berasas tumbuhan yang tinggi kandungan anti-nutrients, kita punya sistem tubuh kita, sistem penghadaman tenaga pun lemah. Jadi kita kena bagi makanan berkalori yang mudah diserap. Tak perlu nak hadam dengan teruk, dengan berat. So kerja perut kita mudah. Kalau boleh terus masuk perut, terus serap. Masuk kecil terus serap. Jadi kenalah makan apa. So kalau karbohidrat paling cepat diserap ialah gula, tapi saya selalu syorkan orang makan gula organik, gula perang organik. So untuk antidote balik ataupun merawat, reverse balik kesan sampingan pengambilan makan berasas tumbuhan yang ada tinggi anti-nutrients, makan gula. Gula organik lah, gula perang organik ke molasses organik tak apa. Gula terus serap dan dia dihantar kepada sel-sel tisu organ, terus masuk dalam sel dan menghasilkan tenaga untuk jump start the process. Kita tak ada masa nak guna lemak. Masa tu nak guna protein, lemak dah tak ada masa. Badan kita very weak, tak ada bekalan tenaga. Orang yang macam gini, yang makan sayuran berlebihan, makanan buah-buahan berlebihan, dan dia limit dia punya pengambilan karbohidrat kan. Dan orang gastrik, angin, lemah penghadaman, memang lemak pun tak boleh, protein pun lagi lemah, tak boleh digest. Lepas tu ambil pula proton inhibitor kan, ubat-ubat untuk mengurangkan kesakitan pedih ulu hati kan, acid reflux, lagi bertambah kurang keaksidan jus gastrik dia. Jadi dia tak boleh nak hadamkan makanan berprotein, lagi teruk. So kaedah dia senang, ambil gula, sebab itu sumber tenaga kita yang utama. Terus dia masuk ke dalam sel cytoplasm kan, terus memasuki kitaran glycolysis, pathway, biochemical pathway glycolysis, maksudnya glukos diserap dalam sel cytoplasm, terus dia digunakan untuk menghasilkan ATP, tenaga untuk sel, untuk jump start sel. Tak sempat dah nak serap dalam mitokondria. So penyerapan glukos ke dalam sel melalui membran sel pun memerlukan tenaga ATP, dan nak masuk dalam mitokondria diangkut oleh carrier, protein carrier, itu memerlukan tenaga lagi kan. Alright. So gula ataupun madu, madu lebah asli kan, okay, yang kaya gula, tak kira lah glukos ke, fruktos ke, sukros ke kan. Tak ada masalah. Jangan lu fikir ni fruktos jadi masalah, tak ada. Kita dalam kitaran glycolysis,
glycolysis pathway dalam menggunakan glukos untuk menghasilkan tenaga kan pada sel kita. Fruktos adalah salah satu bahan intermediate. So kita boleh guna fruktos, tak ada masalah jangan takut makan fruktos. Semua buah-buahan ada fruktos, semua madu ada fruktos, hampir semualah buah-buahan ada fruktos. Gula fruktos adalah gula buah-buahan dalam buku sains, dalam buku nutrition. Fruit sugar itulah ada fruktos. So kalau kita kata fruktos tak bagus, kita tak makan buah dan kita tak boleh makan madu. Sedangkan kita tinggallah makan madu, penawar pelbagai penyakit dalam Al-Quran kan, dalam sunnah kan. Begitu. Dan para ulama, para sahabat Nabi SAW suka makan madu kan. Begitu So kita makan gula perang organik. Madu kita makan mana boleh banyak kan, panas pula badan. Kita makan setakat 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu kan. So untuk jump start sel, kita makan gula organik, gula perang organik. Okay. Saya ada share dalam satu video bertajuk contoh makanan organik. Saya ada share kat situ. Ada beberapa jenis gula perang organik. Brand tak penting, yang penting adalah certified organic. Itu saja. So untuk jump start the cell to produce energy, ATP. Itu paling penting. Sekarang ni critical. Alright. Makan gula. Masuk dalam air kosong, kacau, 3 sudu teh, minum. Alright. Ini nak merawat kesan sampingan pengambilan anti-nutrien yang tinggi. Badan dah lemah, pening, angin kan. Lawyer tak ada selera makan. Macam-macam dah jadi. Lepas tu ada yang jadi anxiety lah, macam-macam lah kesan-kesan ni kan. Yang kedua, nasi. Kita dah cerita pasal beras parboil adalah beras terbaik untuk kita, sebab kita boleh minimumkan anti-nutrien dan juga dapat serap mineral, kalsium, iron untuk membentuk sel dalam hemoglobin, untuk membentuk tulang, otot yang kuat. So kita makan beras parboil, tetapi kena ambil air kanji dia. Pada tahap ni kita kena ambil air kanji beras parboil. Kita masak nasi macam biasa, lebih-lebihkan air, dan pada pertengahan ataupun hampir nak masak kan, ada cecair yang warna putih untuk susu tu, ambil dengan senduk ke sudu, bol dalam cawan, dapat setengah cawan ke cawan. Lepas tu campur dengan garam bukit pink sedikit secubit, ataupun orang yang suka makan gula perang organik, makan gula, ubah gula perang organik dalam tu dan minum. Itu akan bagi tenaga segera. Dia pun tak perlu di digest dengan teruk, boleh terus diserap. Mungkin digestion memerlukan 1 step atau 2 step saja. Dia dah ada disakarida ataupun molekul yang pendek je, molekul sakarida yang pendek, oligosakarida. Tapi memang dah ada glukos dengan disakarida, sucrose. Sucrose pula. Allahumma salli. Maltose, 2 molekul glukos dengan 1 molekul glukos. Jadi senang kita nak hadam dan serap dalam badan. Dan beras air kanji beras parboil mengandungi juga zat-zat mikronutrien yang ada dalam beras parboil. Ada vitamin B kompleks, thiamin, niacin, dalam kes kita dah tunjuk kan. Dan juga ada antioksidan, anti radang, dan juga yang lain-lain, mineral-mineral lain semua yang kita perlukan untuk hidratkan sel, untuk membawa nutrien gula ke dalam sel. Kita perlukan elektrolit. Alright. So kita dah makan gula perang organik, minumlah, dan kita makan air kanji beras parboil, automatik secepat mungkin kita akan recover tenaga. Begitu. So kemudian yang ketiga, minum sup protein. Jadi kita kena rebus makanan berprotein kita daripada sumber haiwan. Contohnya ayam kampung ataupun lamb. Kita dah bincang khasiat lamb, ayam kampung. Ayam kampung belum lagi. Okey. Kemudian ikan, seafood. Ikan apa pun tak apa, seafood kan. Ikan laut lah, bukan ikan belaan. Ikan belaan ni ada banyak bahan kimia. Kemudian ketam, udang boleh.
buat sup, buat sup, So buat sup dengan menggunakan api yang sederhana, sekurang-kurangnya masak dalam paling kurang lah 30 minit lekeh. Tapi sebaiknya dalam 40-50 minit, 60 minit sejam. Sebab kita nak tarik keluar protein yang ada dalam makanan tersebut. Asid amino dia. Kita nak larutkan asid amino dia masuk dalam kuah sup kita. Jadi kita tak perlu nak digest, terus serap dalam darah, dan kita boleh guna untuk membina sel-sel, untuk membina enzim, gene expression, menghasilkan protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Protein functional, protein structural. So complete. Kita dah ada glukos, cepat serap kan. Kita ada glukos daripada gula perak organik dan gula daripada air kanji beras parboil, dan juga kita ada micronutrient, vitamin B complex, vitamin E, dalam beras parboil ada juga vitamin E kan, dan yang lain. Kemudian kita ada protein, sup protein. Sup protein tu kena makan. Dia punya isi tu makanlah, boleh makan jugalah. Kalau orang yang sensitif sangat kan, minum sup tu banyak dulu kan, lepas tu baru makan isi dia. Jadi dia dah generate tenaga, jump start sel dia, bersedia untuk menerima makanan yang lebih berat yang perlu dihazamkan. Penghazaman makanan memerlukan tenaga yang banyak, sintesis enzim kan, jus gastrik kan, memerlukan tenaga sebenarnya. Jadi kita sediakan glukos, asid amino dan mikronutrien lain untuk diserap dalam tubuh kita. Yang ini sangat membantu insya-Allah. Dan yang keempat, kena makan garam. Minum air garam. Air garam Bukit Ping Air garam yang kaya dengan electrolytes, pelbagai jenis electrolyte dan micro minerals, micro elements. So 4 perkara ni gula organik dan juga madu lah. Air kanji beras parboil, atau makan bubur juga. Bubur dia dah masak, nanti dia jadi nasi yang lembut. Sup protein, dan yang keempat garam. Garam secubit saja sebelum makan, atau nak minum air garam pun boleh. Secubit sedikit saja. Kita perlukan garam dalam tubuh kita lebih kurang 6 gram sehari. Garam. Tapi yang terbaik garam Bukit Ping yang kaya electrolyte, pelbagai, ada 70-80 jenis elemen mineral dalam tu. So bila kita ambil ni, kita akan antidot kesan sampingan daripada pengambilan makanan berasaskan tumbuhan yang tinggi kandungan anti-nutrients. Sama ada orang yang sensitif ke, orang yang tak sensitif ke kan, dia amalkan makan sayuran yang banyak, atau bagi orang vegetarian, vegan yang sudah mula mengalami tanda-tanda kesan adverse, kesan sampingan akibat mengambil makanan berasas tumbuhan semata-mata, ataupun mengambil satu jenis makanan, makan soya bean banyak-banyak, makan sayur bayam banyak-banyak, makan kobis saja, makan cauliflower, broccoli, dia akan menghasilkan kesan sampingan. Yang begini, orang begini dia nak reverse kesan anti nutrients tadi, badan dia lemah, hypo kan, jantung dia pun, denyut jantung dia makin perlahan, slow. Inilah kesan anti nutrient yang berlebihan bila kita ambil. Begitu. So ingat 4 bahan yang perlu kita ambil. Asas 4 bahan makanan yang asas untuk kita mudah serap ni. Bukan gula saja kita perlu, termasuk protein daripada sup protein, air kanji beras parboil yang ada micronutrients, gula nak apa tadi dah sebut tadi, garam. So madu, gula perak organik, air kanji beras parboil, sup protein dan juga garam. Penting. Sini 4 ni yang penting. So ikut dos. So saya ada buat satu e-book, tapi e-book ni tajuk dia khusus untuk digunakan di dalam reverse atau merawat
para pesakit gastrik dan GERD, angin banyak dalam badan, dalam perut kembung, lemah sistem penghadaman, anxiety, panic attack, sesak nafas, debaran, kan, dizzy, kan, lemah tenaga, dan juga boleh membantu orang yang merawat orang yang mengalami sindrom POTS. Ni sindrom POTS ni satu tajuk lain. Saya ada bincang dah dalam video yang lepas. Dah lama dah tu, tahun lepas, 2 tahun lepas kita bincang. So konsep asas rawatan adalah kita nak membekalkan tubuh kita dengan makanan yang mudah diserap dalam tubuh. Itu konsep dia. Tapi ada dalam e-book saya tu ada lebih kurang 22 muka surat 22 muka surat. Dia ada protokol dia, dan diterang secara detail, dan contoh-contoh makanan dia, contoh-contoh makanan alami yang menggunakan konsep diet atau pemakanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia, aditif yang sintetik, dan juga bebas kandungan residu racun pertanian secara maksimum. Nak kata 100% tak boleh lah. Tak boleh, tak mampu kita nak buat. Kita elak makanan yang paling tinggi kandungan racun glyphosate, residu racun glyphosate itu kita elak yang maksimum. Yang terlalu banyak, macam bijirin-bijirin import dari negara barat, khususnya gandum, barley, oat, jagung yang diimport, bukan jagung ditanam di Malaysia. Badam, kekacang-kekacang, kan, kacang cerdik, ini semua jenis tanaman yang semusim, tanaman yang kita tanam sekali tuai, habis pokok dia mati. Yang tu dia orang spray direct pada pokok dengan racun Roundup untuk mengeringkan pokok dan mendapat bijirin hasil tu, yield yang tinggi. Senang dia nak tuai untuk pungut lah, untuk mendapatkan hasil yang tinggi tanpa merosakkan dia. Itu ini yang kita nak kena jaga. Beras tak payah, beras kita tak spray. Di sini kita tak spray direct macam di sana. Faham ya? So jadinya begitulah, macam mana kita nak rawat balik orang ada masalah ataupun menunjukkan simptom-simptom kelebihan anti-nutrients, mana makan makanan yang tinggi anti-nutrient dalam makanan berasaskan tumbuhan, tak kira lah sayur ke, buah ke, bijirin, ataupun dimakan ke kacang yang mentah, badam dimakan macam tu dengan kulit dia tinggi oxalate dengan phytate, kan. So semua ni memberi kesan negatif pada tubuh kita bila berlebihan, dan khususnya kepada orang lebih sensitif. Tapi kalau berlebihan sangat-sangat, orang yang tak sensitif, yang kuat pun akan menunjukkan kesan adverse juga. Begitu. Badan kita ni ada limit, kan? Badan kita ni, tubuh kita ni sebenarnya ada limit. Tak boleh kita main bedal pukul je, kan. Berlebihan, kan. Alright, begitu. So, faham Ada 4 benda tadi. Saya dah ulang banyak kali, boleh repeat balik. Nanti kalau ada masa saya tulis kat bawah description, okay, macam mana kita nak atasi kesan sampingan anti-nutrient dalam makanan berasas tumbuhan tadi. Tapi makan juga, bukan makanan 4 ni saja. Ini sebagai permulaan untuk jump start sel kita, tubuh kita, tisu kita, bagi tenaga, dan angin akan hilang. Jangan fikir pasal leaky gut ke apa semua, itu automatik badan kita akan rawat sendiri, InsyaAllah. Okey, begitu ya. So siapa yang nakkan e-book berkaitan dengan diet dan pemakanan, diet makanan untuk merawat sistem penghadaman yang lemah, angin, GERD, gastrik, anxiety, panic attack, boleh komen dekat bawah YouTube ni, ataupun boleh WhatsApp dekat saya 0164369630, insya-Allah. Kita boleh email lah, nanti kita prepare. Okey, insya-Allah. Cantik dia punya presentation pun cantik. Okey. Alhamdulillah anak saya dah tolong buatkan lah e-book ni. Okey.
Alright, semoga bermanfaat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.